Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah pada pagi ini 1 Februari 20 Rajab 45, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 33 dan ayat 34. Tajuk dianya, Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Adam dan Nabi Nuh itu bersifat individu, kategori individu. Kemudian dia pilih keluarga Ali Ibrahim, iaitulah keluarga Nabi Ibrahim yang lahir dua cabang di situ, iaitu melalui Bani Israel Yaqub, lahirnya Anbiya Bani Israel, dan juga melalui anaknya Ismail melahirkan zuriat dari kalangan Arab yang Allah Subhanahu wa taala pilih di kalangan mereka Sayyidul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut dengan nama Ali Imran, keluarga Imran, karena di sana ada satu kelahiran yang ajaib, iaitulah lahirnya Nabi Isa dari seorang ibu tanpa bapa. Kemudian Allah cerita kepada kita, zurriyatan ba'duha min ba'din, zuriat daripada keturunan yang sama, lahirnya Nabi yang mulia, Rasul-Rasul yang diutuskan. Itulah Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia, Allah Ta'ala pilih di kalangan malaikat, Allah Ta'ala pilih tempat untuk diberi kemuliaan, keberkatan. Ini yang kita akan bincang dalam siri ini. Baik para pelajar, kita mula dengan baca ayat. Mari kita baca ayat. Ayat yang kita nak baca ini ayat 33 dan 34. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 103, edisi Jawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Balik pada tafsir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Zurriyatan ba'duha min ba'din, mereka berkembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi maha mengetahui. Para pelajar sekalian, kita mula dengan mencari
munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa dia? Lamma bayyana subhanahu wa ta'ala anna mahabbatahu manutatun bittiba'ir rasul. Dalam ayat yang lepas Allah dah bagi satu kata putus bahawa kita nak dapat kasih sayang Allah, nak mencintai Allah, dia terikat dengan mencintai, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kuat ikut Nabi, maka dakwaan dia semakin mantap. Siapa dia dakwa ikut Nabi, dakwa sayang ke Nabi tapi ajaran Nabi tidak dibuat, ajaran Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicampakkan ke belakang, dia ambil sunnah-sunnah lain yang direka, kita mengatakan itu dakwaan yang tidak benar. Siapa dia ikut Nabi sadiqan, mukhlisan, dengan ikhlas, dengan benar, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang berhak mendapat kasih cinta Allah azza wa jalla. Bila Allah sayang, dalam sini yang lepas kita dah baca hadis kan, ingat hadis, bila Allah sayang dia beritahu pada Jibril, Jibril pula beritahu pada ahli langit, semuanya kemudian ditulis pada penduduk bumi juga sayang kepada dia. Kita mengatakan itulah kelebihannya Allah istifa, Allah pilih hamba-hamba yang taat untuk disayangi, untuk diberi kelebihan. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami ini di kalangan hamba-Mu yang Engkau sayang, yang Engkau pilih. Maka datang ayat ini Allah nyatakan jalan-jalan nak ikut Nabi ni nak mari daripada mana? Mari daripada lorong yang dipilih oleh Allah, susur galur Nabi Adam, yang disambung oleh dakwahnya oleh Nabi Nuh, dan diteruskan oleh Nabi Ibrahim dan zuriat dia, dan diakhiri dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil dari sudut munasabah. Menarik jugalah kita nak tahu munasabah kan. Jadi Allah Ta'ala pilih, kalau mu nak sayang kepada Allah, ikut Nabi. Di antara orang yang disayangi oleh Allah, Nabi Adam dan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kenapa mereka disayangi? Sebab mereka taat kepada Allah azza wa jalla. Kita pun kalau kita nak disayangi oleh Allah, kita taat. Jangan derhaka, jangan buat perkara yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Kalau buat, kena. Baiklah, kita berpindah ke tafsir ayat. Inna Allah astafa Adam. Allah Ta'ala telah memilih Nabi Adam. Inna Allah akhtara wajtaba Adam. Allah Ta'ala pilih, ambil Nabi Adam AS, faqalaqahu biyadihi. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah Ta'ala tiup roh, wa asjada lahu malaikatah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat hormat, sujud menghormati Adam. Wa 'allamahu kulla syai'. Allah ajar semua perkara, nama-nama benda ni Allah Ta'ala telah ajar kepada siapa? Kepada Nabi Adam AS. Itu kemuliaan Nabi Adam. Wa askanahul jannah. Allah Ta'ala letakkan Nabi Adam dalam syurga. Kemudian dengan takdir Allah azza wa jalla, dengan hikmah yang telah dirancang, disusun oleh Allah, akhirnya ahbatahu, Allah Ta'ala turunkan Adam dari syurga dengan hikmah dan kehendak Allah azza wa jalla. Akhirnya Adam bersalah, kemudian dia bertobat. Summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Allah Ta'ala ambil Nabi Adam dan Allah Ta'ala ilhamkan dia, wahyu kepada dia cara-cara bertobat. Maka Adam bertobat dan taubatnya diterima. Surah Taha ayat 122. Maka daripada zuriat Nabi Adam lah keluarnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain.
Satu. Yang kedua, itulah yang kedua, wa Nuha, dan Allah Ta'ala pilih Nabi Nuh. Ai waqtara Nuhan alaihi salam, Allah Ta'ala pilih Nabi Nuh, dialah awwalu rasulin ba'athahu Allah, rasul yang pertama setelah Nabi Adam, iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Wa ja'ala zurriyatahu humul baqin, Allah jadikan zuriat Nabi Nuh zuriat dialah yang menyambung balik kehidupan dunia bila setelah tenggelamnya semua manusia yang lain. Jadi Nabi Nuh ni, para pelajar, tanda dia nama dia Abul Bashar As-Sani, bapa manusia yang generasi kedua. Bapa manusia yang pertama siapa? Adam lah. Oleh kerana berlakunya lamma abadahul ausan, bila manusia ni tak dengar kata, pergi sembah berhala, maka Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala tenggelamkan semua puak kafir, habis. Wa najahu, dan Allah Ta'ala pilih selamatkan dia di akhir, dan orang-orang beriman yang berada di atas bahtera yang bersama dengan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh AS, zuriat dia menyambung generasi yang berikutnya, ramai di kalangan mereka daripada anbiya dan mursalin. Mengikut riwayat Ibnu Abbas, tanda pelajaran, riwayat Ibnu Abbas kata di antara Adam dengan Nuh 10 kurun. Tak tahu kurun tu berapa lama, asyratu kurun. Kalau nak kata 10 abad, 1000 tahun, umur Nabi ada 1000 tahun dah. Pada itulah kita kata kurun tu macam mana cara matematik dia, kita kata wallahu alam. Yang pentingnya Ibnu Abbas kata asyratu kurun. Jadi berlakunya penyelewengan yang dibuat oleh manusia ni, apa dia? Kerana terlalu memuja golongan soleh. Bila mati orang soleh di kalangan mereka, syaitan mari ajar, tak sayang ke tok guru, tak sayang ke bapa? Sayang. Kalau sayang takkanlah. Jadi dia panggil pelukis. Orang dulu pandai, dia main lukisan ni, patung-patung ni. Maka dia buat gambar patung, letak di tempat dia ibadat, tak situ. Mari generasi yang kedua tak tahu cerita, gosok, tengok. Akhir sekali berlakunya penyembahan berhala dengan sebab al-ghulu fi hubbi salihin, kerana melampau, terlalu mengagungkan orang yang soleh. Buat patung, akhir kali sembah. Ini bahayanya. Kita duk main patung-patung, main gambar-gambar tok syekh ni, bahaya, sebab takut jadi pemujaan akhirnya. Sekarang ni pun kalau tengok ke cara orang pergi kubur syekh-syekh yang dianggap sebagai wali-wali ni, cium batu nisan, sujud ke kubur, video ada, boleh tengok. Ini punca-punca berlaku. Maka Allah Ta'ala bangkit Nabi Nuh datang selepas Nabi Adam. Dialah rasul yang pertama ba'da Adam AS. Jadi di antara syariat dia berbeza dengan Nabi Adam. Tuan-tuan pelajar-pelajar kena ingat, semua Nabi agama dia satu, ya, Islam belaka. Semua Nabi agama dia Islam, cuma syariat dia berbeza. Zaman Nabi Adam, oleh kerana tak ada manusia, boleh nikah adik-beradik. Macam cerita Qabil dengan Habil tu, boleh nikah dengan adik-beradik. Ba'da bu'isa Nuh, kemudian bila Nabi Nuh dibangkitkan, mulalah undang-undang baru, tahrim al-banat. Tak boleh lagi nikah dengan adik-beradik, tak boleh lagi nikah dengan keluarga terdekat, mak saudara, anak saudara, pak saudara, lah. Sebab manusia dah ada orang lain, apa nikah? Pergi nikah orang lain. Orang yang paling dekat dengan kita yang boleh dikahwin, sepupu. Sepupu ni siapa sepupu? Sepupu ni anak mak saudara. Kena tahu, sepupu tu anak mak saudara kita. Mak saudara tu mahram, orang yang rapat dengan kita, adik-beradik mak kita kan. Tapi sepupu tak ada masalah, boleh kahwin dengan dia. Anak mak saudara boleh. Jadi mak saudara kita
Dia juga boleh menjadi mertua awak, boleh. Jadi kita kena panggil dua lah, makcik, umi. Tak, makcik, mak saudara, anti, umi, mak mertua, boleh. Siapa dia? Nabi kahwinkan Ali sepupu dia dengan Sayyidah Fatimah, anak dia. Jadi nikah anak sepupu. Cuma ahli-ahli pengkaji semasa ni kata adalah masalah genetik lah, berapa benda, wallahu a'lam. Yang penting dari segi hukum tidak jadi masalah. Ini dua kategori individu. Nabi Adam seorang dia, Nabi Nuh seorang dia. Kita berpindah kepada kategori keluarga. Wa ala Ibrahim. Baik, dalam ayat tadi, dan Allah Ta'ala pilih Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah dan keluarga dia. Ala Ibrahim, mana keluarga Nabi Ibrahim? Mari mana pula? Wa minhumul anbiya, ramai di kalangan keluarga Ibrahim menjadi nabi dan rasul selepas daripada dia. Fahum min zurriyatihi, mereka itu datang daripada keluarga Ibrahim alaihissalam, termasuklah nabi yang terakhir, rasulil ummah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari daripada mana? Mari daripada keluarga Ibrahim. Jadi Ibrahim ni keluarga dia besar. Dia pecah dua. Satu kumpulan mari daripada Ishak melahirkan Yakub itu Israel, datangnya Asbat, anak cucu dia. Maka dari kalangan Ibrahim akan datang satu lagi keluarga, nama dia Ali Imran. Siapa dia Ali Imran? Keluarga Imran ni lahirnya Isa alaihissalam dan mak dia Maryam, yang dua-dua ni mari daripada keturunan Yakub, keturunan Israel ataupun Bani Israel. Kita kena ingatlah Bani Israel. Dan satu lagi anak dia datang daripada jalur Ismail alaihissalam. Maka daripada Ismail lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik ni. Cerita sejarah ni agak menarik. Dan ana apa rasa setelah tuan-tuan dan puan melalui tafsir surah Baqarah, daripada awal lagi kita duduk bincang tentang Israel, Ishak, Yakub, Yusuf, Ismail, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda rasa makin jelas kepahaman pelajar tentang kenapa dalam ayat Quran ini banyak menyebut tentang mereka ini, sebab dia ada kaitannya. Tengok yang keempat, kelompok juga Wakhtara Imran, Allah Ta'ala pilih wa ala Imrana, dan keluarga Imran. Siapa dia keluarga Imran ini? Ayah kepada Sayyidah Maryam, dan isteri dia, ibu pada Maryam, lahirnya Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam alal alamin. Allah Ta'ala pilih mereka ke atas sekalian alam, yakni orang mereka ni golongan yang terbaik pada zaman masing-masing. Sebab zaman dia tak sama tu. Daripada Ibrahim nak sampai ke Isa berapa tahun, berapa ribu tahun dah. Jadi dikatakan, disebut oleh ahli tafsir kata alal alamin, kepada orang yang ada pada zaman tu. Waqila, ada juga ulama tafsir kata ala jami'il khalqi kullihim, mereka ini oleh kerana mereka nabi-nabi, maka kelebihan mereka mengatasi manusia seluruhnya. Tapi antara sama nabi juga berbeza darjat. Yang paling tinggi darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datangnya ulul azmi minar rusul, kemudian datangnya Rasul, kemudian datangnya para Nabi. Ini kena ingatlah susu galur dia ni. Kita dah belajar dulu dalam kitab kita Rukun Iman. Dalam kitab Rukun Iman kita sudah belajar dan jelas di situ. Baiklah. Ayat ini tanda belajar. Ditafsirkan dengan beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Hadid ayat 26. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Kami telah hantar Nuh dan Ibrahim.
Dari dua keturunan inilah lahirnya nabi-nabi dan mereka mendapat kitab. Satu, dalam surah An-Nisa ayat 54, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Kami dah beri pada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, kebijaksanaan, kenabian, dan ada di kalangan mereka mulkan, raja yang besar, iaitulah Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Jadi ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 54. Jadi para pelajar, kita kena ingatlah satu-satu keturunan itu. Jadi Imran dalam kitab sejarah ni, tulislah sejarah Israiliyat pun tak apalah, sekurang-kurangnya kita tahu nama. Dia kata Imran bin Bashim, Imran bin Yashim, ya alif shimim, Imran bin Yashim mari daripada keturunan Nabi Ibrahim. Wa yantahi nasabu, keturunan Imran ni dia pergi kepada Sulaiman bin Daud alaihissalam. Sulaiman bin Daud. Maka Nabi Isa mari daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kedua dalam bacaan kita ni. Tengok ayat yang kedua, iaitulah ayat 34. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Mereka nabi-nabi tadi kembang biak sebagai satu keturunan dari zuriat yang setengahnya berasal dari setengah yang lain. Jadi nasalan ataupun dia panggil naslan, keturunan, mari daripada sebahagian lain. Mari daripada Adam pergi ke Nuh, mati habis hak kafir, tinggal keluarga Nuh. In ja'alnahumul baqin, mereka yang tinggal lagi atas dunia ni. Kemudian mari daripada keturunan ni pula lahirnya Nabi Ibrahim, daripada Ibrahim lahirnya para anbiya yang lain. Jadi Allah Ta'ala pilih mereka menjadi orang yang beriman, orang yang taat, orang yang ikut peraturan agama, wat tanasur, dan merekalah orang-orang yang tolong menolong di antara mereka. Jadi ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan ayat wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Wa min abaihim wa zurriyatihim, daripada keturunan mereka dan zuriat mereka, adik-adik mereka, kami pilih dan kami berikan mereka kelebihan. Itu dia panggil keluarga-keluarga ba'duha min ba'din, sebahagian daripadanya mari daripada sebahagian lain. Mana dia panggil anak beranak. Gitulah. Anak beranak, satu family yang besar yang akhirnya dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Habis timbul soalan dengan ni pelajar. Jadi dalam ayat ini Allah pilih dua kategori. Kategori individu Nabi Adam dengan Nuh. Kategori keluarga ala Ibrahim wa ala Imran. Timbul soalan, kenapa Tuhan pilih 4 orang ni, 4 ni je? Ramai lagi nabi-nabi. Ini hikmah. Tanda ni pelajar, hikmah. Lianna jami'al anbiya war rasul min naslihim. Rasul-rasul, nabi-nabi hak lain semua melalui jalur mereka. Sebelum datang Nabi Ibrahim, anak cucu dia nasab nisbah dia kepada Nuh. Lepas mari Ibrahim, anak cucu dia pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma Ali Imran disebut khas sebab kelahiran Nabi Isa agak ganjil nak banding dengan orang lain. Jadi yang ganjil dalam dunia ni 3 saja. Tulis apa? Yang lain dalam dunia ni 3. Adam lahir tanpa ibu, tanpa bapa. Hawa tanpa ibu, ada bapa. Isa ada ibu, tak ada ayah. Pelik ke tidak? Pelik. Jadi itu di antara kenapa 4 nama ini disebut dalam kisah ini. Sebab
Itu yang ajaib, itu yang pelik. Baiklah para pelajar sekalian, kita tamatkan perbincangan kita. Di akhir ayat Allah kata, wallahu sami'un alim. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah sentiasa mendengar dan sentiasa mengetahui. Tuhan tahu belaka. Apa dia munaf? Ai wallahu ya'lamu man yastahiqul istifa. Allah Taala tahu siapa di kalangan hamba dia yang dia nak pilih, nak beri kelebihan. Itu hak Allah. Fa huwa yasma'u aqwalahum. Allah Taala tahu apa yang mereka kata dan Allah Taala tahu keadaan mereka. Wa ma fi dhamairihim, dalam hati mereka ikhlas ke tidak. Fa hal hadza faddalahum wa ikhtarahum. Karena itulah Allah pilih mereka dan Allah ambil mereka menjadi di kalangan hamba-hamba dia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan ataupun tafsir ringkas dalam ayat yang mulia. Baiklah para pelajar sekalian, kita pilih ayat sepatutnya kalau nak tengok dia punya chapter dia, daripada ayat 33 ni terus pergi kepada cerita Maryam tu. Tapi oleh kerana masa pendek, anda ambil sikit-sikit. Kata orang, dengar dengan terperinci, lebih detail, lebih baik daripada kita laju cepat habis. Nah, insya-Allah. Jadi tamatlah perbincangan ayat secara ringkas. Al-an nantaqil ila madza? Ila al-fawaid. Faedah yang pertama, innallaha astafa Adam ila akhirih. Allah Ta'ala pilih Nabi Adam, Nabi Nuh. Kata di para ulama, kenapa dibawa ayat ini? Sebabnya kanal musyrikun, puak-puak kafir tulen. Kafir tulen penyembah berhala lah, geng-geng Abu Jahal di Mekah tu. Dan termasuk juga ahlul kitab yang ada kitab pun join sama, masuk juga pakatan Abu Jahal. Sebab apa? Sebab dia dengki dengan Nabi. Padahal dia tahu pun dalam kitab Taurat dia, dalam kitab Injil, dia tahu pun Nabi itu siapa. Tapi oleh kerana jahat, dia pergi bergabung sekali. Yunkiruna nubuwatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah perintah Allah Taala di sini nak menguatkan zurriyatan ba'dha min ba'din. Allah kata, aku hantar mari keluarga ni daripada keturunan yang sama. Walaupun dia bukan dari Bani Israel, puncanya Yahudi join Quraisy. Quraisy tolak Nabi sebab berbeza dia punya ajaran. Nabi ajak kepada tauhid, Abu Jahal ajak kepada syirik. Puak-puak ahlul kitab tolak Nabi sebab sedengki kerana dia bukan daripada Bani Israel. Maka datang ayat ini, Allah nak tolak dua-dua hujah. Kalau mau kata manusia biasa, Nabi Adam pun manusia juga, Nuh pun manusia juga, Ibrahim pun manusia. Apa peliknya? Kalau nak kata dia bukan Bani Israel, benar, tapi dia keturunan Nabi Ibrahim. Bani Israel mari daripada sulalah Ibrahim. Yang kau pening tu kenapa? Jadi ayat ini nak bantah. Jadi Nabi kita mari daripada Ibrahim. Betul tengok, dia ni Bani Israel ke tidak? Tapi kita tengok susur galur dia daripada awal. Yakub, Israel, mari daripada Ishak. Ishak mari daripada Ibrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari daripada Ismail. Ismail dari mana? Dari Ibrahim. Kenapa mau tolak? Kenapa kamu pening? Ini ayat ni dipanggil ayat lipat. Lipat balik hujah tak cerdik yang dimainkan oleh puak-puak ahlul kitab
bersama dengan gabungan mereka puak-puak musyrikin Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah bermula daripada ayat ini dan ayat yang berikutnya, li taqriri nubuwatin nabiyil arabi, nak menguatkan kedudukan nabi dari kalangan Arab dan menolak syubhat ahlul kitab, dan nak tolak dia panggil penyelewengan ahlul kitab yang mereka dakwa konon-kononnya. Sudah ayat konon ni tak, nabi itu hanya di Bani Israel saja, dan nak membatalkan syubhat. Yang kedua, yang pertama ni hampir, tapi ada poin yang kita nak sentuh di sini. Nak membatalkan syubhat al-musyrikin yang dalam kepala mereka nabi bukan daripada manusia. Kalau nabi, dia pasal tu dia nak Allah hantar malaikat mari, suruh hantar malaikat mari, ni apa Muhammad ni budak kampung kita nya, gembala kambing jadi nabi. Tak marah lalu. Maka Allah Ta'ala datang di sini bagi tahu apa? Bagi tahu kepada mereka, semua nabi dulu manusia bukan malaikat. Semua nabi dulu pun manusia, bukan dari kalangan malaikat. Jadi dia panggil ayat ini, poin yang keduanya, nak takrir nubuwah, mana nak memperakui kenabian Nabi SAW dari kalangan bashar, dari kalangan manusia. Nak bincang maksudnya, mana Nabi lain manusia juga. Awak nak bincang tentang Bani Israel mari daripada Ibrahim, Nabi kita juga datang dari Ibrahim. Jadi ini dua yang berkaitan. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut zurriyatan ba'duha min ba'd, zurriyatan ba'duha min ba'din. Keluarga dia sebahagiannya datang daripada sebahagian yang lain. Mana anak beranak, orang panggil anak beranak yang sama. Maka keluarga Ibrahim iaitu bermula dengan Ismail, Ishak, cucu dia Yakub. Jadi maka di sini Ibrahim pula mari mana? Ibrahim mari daripada Nuh. Ini kita angkat sikit, up sikit dia punya keturunan. Ibrahim mari daripada Nuh. Nuh mari mana? Nuh mari daripada Adam. Zurriyatan ba'duha min ba'din, keluarga dia mari daripada sebahagian daripada yang lain. Nak gimana? Kalau kata Ali Imran, keluarga Imran pula siapa? Tanda keluarga Imran ni mari daripada mana? Musa, Harun, Isa, mak dia Maryam, min zurriyati Ibrahim, Nuh, Adam. Jadi ayat ini, kemudian Allah Ta'ala pilih mereka. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia martabat yang paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab dia Habibur Rahman. Allah Ta'ala lantik Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini membawa rahmat kepada alam. Tanda pelajar dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dan lain-lain, Nabi bersabda, innama ana rahmatun muhdatun, innama ana rahmatun muhdah, aku ini rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kamu, rahmatun muhdah. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ada sebuah buku, nama dia Rahmatun Muhdah, buku sirah Nabi. Ana ada khatam baca kitab ni dalam 20 siri ke berapa siri, tak ingat. Tuan-tuan tengok je dalam YouTube, cari tajuknya Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kitab ni daripada awal sampai ke akhir. Innama ana rahmatun muhdah, apakah rahmat Nabi kepada alam ini, kepada manusia, kepada hayawan, kepada semua makhluk ini. Melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tidak binasakan umat ini seluruhnya.
Panjanglah cerita, kita tunggu dalam ceramah yang lain insya-Allah. Baiklah, mari kita pergi cari yang keempat, rengkah-rengkah ini dah, zurriyatan ba'duha min ba'din. Kemudian di akhir ayat Allah kata wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tahu. Ayat ini sedikit sentuhan tadabbur. Bila Tuhan kata aku pilih, aku yang atur, aku yang lantik, maka Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, aku lantik, aku atur itu bukan suka-suka. Kenapa lantik dia? Tak ada orang lain. No. Allah Ta'ala tunjukkan pemilihan dia bil ilmi, dengan ilmu dia. Dengan ilmu dia. Aku pilih Nabi Adam, aku pilih Nabi Nuh, aku pilih Ibrahim, pilih Musa, pilih Isa, pilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ilmi, dengan ilmu aku. Mana pelantikan yang tepat, bukan pelantikan yang terpaksa darurat. No. Targhiban fi ahwalihim, maknanya pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Jadi oleh kerana nabi-nabi ni Allah yang pilih, kamu kena ikutlah dia. Nak pergi situ, natijah dianya kamu kena ikut. Jangan kata Allah nabi mano malu kambing. Tak. Siapa dia lah? Nabi Nuh, puak-puak dia duduk perli main. Allah tukar kayu pas jadi nabi. Sama juga dengan kita hari ni pun, kadang-kadang orang perli. Dia perli apa dipanggil? Dia perli, dia kata orang ni tak tahu gapo. Tak tahu gapo mana pula. Berapa dah kita sekarang ni yang keempat ke yang ketiga? Yang keempat. Yang kelima dah. Alhamdulillah. Amat. Jadi baik, sebelum yang kelima kita tengok yang keempat tadi. Tuhan kata apa? Zurriyatan ba'duha min ba'din. Kemudian mari yang kelima, Allah Ta'ala sebut dua keluarga, ala Ibrahim dan ala Imran. Ini package. Mana keluarga Ibrahim, ramai anak cucu dia Nabi. Ala Imran, kalau Imran mari daripada mak ayah Nabi Musa alaihissalam. Berapa Nabi lagi bawah belakang dia. Maka para jemaah sekalian, bila Allah yang pilih, ada orang yang keluarga, ada orang yang individu. Sama juga kita sekarang ni pun. Sebab itulah bila kita selawat, Allahumma salli ala Muhammadin, baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tengok ali Ibrahim, sehingga kita kena baca dalam selawat kita. Selawat yang paling baik siapa ni? Selawat yang paling afdal, selawat mana? Selawat Ibrahimi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada para sahabat. Tengok ni, kita dah senaraikan dalam senarai kita ni. Ada beberapa riwayat yang sahih. Ada lagi riwayat lain, cuma ketah kita pendek, kita buat setakat tu. Ada 8 riwayat yang sahih. Jadi dalam riwayat-riwayat yang sahih ni, Nabi kita aja Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ali Ibrahim ni satu, dia panggil grand family, keluarga besar. Di kalangan mereka nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah kita kena kama, sebagaimana engkau. Kata di ulama tadabbur, Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia besar, dia hebat, tapi keluarga dia tak ada yang jadi nabi. Keluarga Nabi tak ada yang jadi nabi. Sebab Nabi yang terakhir. Karena itulah kita pergi compare dengan ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim. Sebab ali Ibrahim itu ramai nabi di kalangan mereka. Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir Allah Ta'ala sebut Ali Imran alal alamin. Kalau nak kira asal, keluarga Imran ni memang keluarga Ibrahim, tapi kenapa disebut khas? Tengok,
wa ala Ibrahim wa ala Imran. Imran disebut lain, berasingan. Kalau kata-kata bapa, Imran suku, sedangkan dia tu daripada Ibrahim. Tulis dalam kaedah bahasa Arab dipanggil mimbabi zikril khas ba'dal am. Ada bahasa dipanggil sebutan khas selepas am. Macam kita nak ceramah depan dalam majlis ni ada orang besar, kita kata para tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati, tuan imam, tuan qadi, tuan menteri, menteri ke raja, muslimin muslimat ada dia tu. Itu dipanggil zikrul khas ba'dal am. Mana dia ni keturunan Ibrahim, tapi kenapa sebut juga ala Imran? Lish li izhari mazidi li'tinad, kerana nak menzahirkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Sebab isu Nabi Isa ni lah isu perbalahan sampai ke akhir dunia. Kita balah dengan siapa? Dengan Yahudi. Sebab Yahudi kata Isa anak zina, na'udzubillah. Kita berkelahi dengan Nasara. Sebab apa? Sebab Nasara kata Isa anak Tuhan. Jauh tu timur barat. Hak ni campur ke bawah, anak tak setara. Yang ni up, naik tinggi doa sampai anak Tuhan. Maka kita orang Islam, Allah Ta'ala sebut nama dia khas di sini. Sebab apa? Sebab kita tahu Isa Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah Ta'ala dengan Rasul. Baik, timbul satu soalan, satu cuitan lain pula. Kenapa tak sebut Nabi Ibrahim? Patutnya kalau nak kira, patut istafa Adam wa Nuh wa Ibrahim. Tak. Dia kata wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Mana Ibrahimnya? Sedap juga ayat tu. Dia panggil ayat celak mata supaya kita berfikir. Ulama kata Adamut tasrih bihi, dia tak sebut nama Ibrahim sebab dia sebut keluarga Ibrahim. Kalau kata keluarga Ibrahim baik, pak dia lah yang paling utama sekali baiknya. Kalau dalam keluarga Ibrahim tu baik, yang terbaik sekali di kalangan mereka siapa? Ayah dia, Ibrahim. Tak payah sebut lah, buat panjang cerita je. Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim ni dipanggil Abul Anbiya, Abul Hunafa, Qudwatu Imamil Mursalin alaihimus salatu wassalam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan ayat 35. Iz qalat imra'atu Imran, cerita Nabi Sayyidah Maryam, mak dia, dan Nabi Isa alaihissalam biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.